Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, Baiklah cikgu, saya nak kongsi satu aplikasi untuk menyediakan kuis kepada pelajar. Aplikasinya ialah WordWall. Okey, cikgu pergi dekat Google search, cikgu type WordWall. Sebelum cikgu memiliki satu akaun ni, cikgu kena sign up dululah. Bila cikgu dah sign up, cikgu dah dibekalkan satu portal sini. Ni saya dah sign up. Kelebihan WordWall ni, dia boleh menyediakan satu kuis yang mudah lah. Dalam portal WordWall ni, dia banyak template yang kita boleh gunakan untuk penyediaan kuis. Okey, ada match up, ada kuis, random wheel, group sort, find the match, missing word. Ni banyak lagi lah, cikgu boleh explore. Tapi cikgu, saya punya ni yang berbayar. Saya punya ni yang berbayar. Saya tunjuk. Okey, ni kalau cikgu tengok kat sini, bayaran dia, sekejap saya cari. Ni kelebihan-kelebihan yang ada pada WordWall lah. Ni cikgu pergi dekat price plan, cikgu tengok dia punya jenis-jenis akaun yang boleh kita langgan. Kalau cikgu ambil yang free, inilah yang ada number of resource you can create. Saya ambil yang RM10 sebulan ni cikgu. Saya ambil yang RM10 sebulan ini. Kalau bayar tahun, RM9 je sebulan. Bolehlah RM10 sebulan kan. Dan ada 18 interaktif, sama juga dengan yang basic. Cuma kalau yang RM15 sebulan Pro, ada banyak kelebihan dia lah kat sini. Printable ada 13, yang Pro ada 21. Okey, printable ni maksudnya apa soalan yang kita create, kita dapat print dalam bentuk PDF. Contohnya saya ni, saya buat soalan. Sebelum budak jawab soalan ni, saya edarkan dulu printable tu supaya mereka study lah. Bukan hanya kuis semata-mata kuis. Mereka study. Kalau tak buat macam tu, mereka tak study cikgu. Bila mereka tak study, kita tak berkesan lah. Kita ajar topik berkenaan. Dalam topik yang ini susah. Jadi itu cara yang saya buat lah. Cikgu boleh sama ada nak printable dulu atau tidak. Okey, ni antara aktiviti yang telah saya bina untuk dijadikan kuis. Okey, contohnya, jom kenali bendera negara Malaysia. Okey, yang ini dalam bentuk random wheel lah, roda. Ni printable ni cikgu boleh download. Okey, cikgu boleh download apa yang cikgu buat ni. Cikgu download dalam bentuk PDF. Ni contoh yang dalam bentuk PDF lah. Saya sangat perlukan yang bentuk printable ni. Kadang-kadang contohnya yang ini merupakan satu inovasi saya. Bila inovasi, saya nak gambar ni untuk di present lah.
contoh printable dan banyak lagi. Jadi kalau saya ambil itu package yang RM10 ada ini saja printable-nya. Kalau package RM15 tu banyak sikit. Aktiviti yang saya telah buat saya tunjuk. Okey, ni dalam bentuk sesuaikan label diagram. Okey, ni kita boleh sesuaikan, minta pelajar sesuaikan negeri sembilan dekat mana, Sarawak kat mana. Okey, macam tu. Lepas tu boleh submit jawapan. Kat bawah ni cikgu kita boleh setting timer. Okey, ni ada none kalau tak nak setting timer kat sini. Kalau nak setting timer count up, ni naik, yang ni menurun. Okey, random, ni boleh pilih. Ini antara pelajar-pelajar yang telah jawab kuis inilah. Ni mereka tulis nama, ada juga yang tulis nama merabang-rabang ni macam ni. Dapat detect, tapi kita boleh bagi arahan sebelum jawab kuis ni, minta pelajar tulis nama betul-betul. Okey, result dia gini cikgu. Ni yang ini bila saya share kepada student je, dia keluar macam ni lah. Kalau share kepada public, sama ada cikgu ke pelajar ke boleh jawab, dia keluar dia tak masuk dalam result. Okey, yang ni data ini yang kita perlukan. Kita boleh lihat nama pelajar yang jawab. Ini top 10 lah. Kita ni top 3. Naufal Bajra bin Abdul Rahim, dia dapat 10, skor 10 dalam tempoh 22 saat, 22.8 saat. Yang lain ni ada siap masa lagi. Okey, data ni saya gunakan nama dia orang ni untuk masukkan amalan baik dalam SSDM. Cikgu boleh explore. Okey, saya tunjuk satu aktiviti. Okey, aktiviti ni saya letak private. Kalau letak private, dia boleh share, dia bagi pilihan sama ada nak share ke student ataupun nak share ke guru. Kalau private, dia share kepada student sahaja. Dan share ni kita boleh masuk dalam Google Classroom juga. Mana saya nak ambil contoh yang mana contoh yang ni lah. Okey, ni yang tadi saya buat kuis 9.3 contoh kerjasama ekonomi antarabangsa. Okey, setelah cikgu buat, cikgu nak repair, cikgu boleh repair kat sini, edit content. Okey, edit content, nak repair ke, nak tambah, nak tolak, nak buang, nak nak kurangkan ke apa, cikgu boleh adjust kat sini. Okey, selepas tu cikgu tekan done. Okey, kelebihan dia ni kita boleh masukkan soalan sehingga 100. Maksimum, minimum 1 soalan. Minimum 1 soalan ataupun lebih kurang 2 lah. Letak 2 soalan minimum. Maksimum sehingga 100. Tekan done. Okey, bila cikgu tekan done, dah boleh start lah. Cuma sebelum start ni cikgu nak share kepada siapa kuis ini. Okey, dia tulis, dia keluar macam gini.
Who do you want to share with? Okay, other teachers, my student. Kalau make public, cikgu boleh share kepada mana-mana guru. Kalau untuk student, okey ni, untuk public dia keluar macam gini. Okey, untuk student, bila student jawab, dia akan keluar view result. Okey, view result ni. Yang ini saya tak ingat, saya tak ada. Tak ada view result. Hanya my student sahaja yang ada view result. My student ni maksudnya kita hantar kepada murid lah. Kalau kita nak test untuk cikgu pun, cikgu jawab sebagai assignment dalam my student. Okey, dan kita boleh set assignment. Katalah kita buat PLC, bersama rakan-rakan guru, panitia. Kita kena pilih my student jugalah. Okey, ni assignment setup, enter name. Untuk kita setting sebagai my student, kita kena set up assignment. Bila kita share link ni, dia minta letak nama dulu. Sebelum start quiz ni mesti letak nama. Okey, deadline kita boleh setting. Ni saya setting none. Jadi mana-mana pelajar boleh jawab bila-bila masa. Kalau cikgu setting masa pun boleh. Contohnya ni pukul 9 pagi. Tarikh bila? Jumaat. Macam gitu. Tapi saya tak letaklah. Okey, yang lain cikgu boleh setting juga. Show answer, leaderboard, start again. Okey. Lepas tu boleh start. Ni. Bila cikgu tekan start, dia akan keluar setup cikgu tadi dah berjaya. Dan cikgu boleh share kepada beberapa portal. Antaranya Facebook, Twitter, Google Classroom, email. Dan juga dia ada embed. Embed ni cikgu boleh share dekat blog cikgu dan sebagainya. Okey, selepas budak jawab, dia akan masuk satu result dalam result tadilah. Ataupun cikgu nak copy ni link ni, share kat mana-mana pun boleh juga. Contohnya saya copy dan saya nak pergi dekat Facebook saya. Kita boleh share. Itu kelebihan dia. Community geography. Okay. Community guru geografi. Tak kat situ. Saya belum. Okey, ni saya guna channel. Saya belum jadi ahli. Okey. Tak apa, saya share dekat sini. Word wall. Okey. Lepas tu cikgu bolehlah type sikit. Tugasan geografi tingkatan 3.
9.3 contoh. Itu cikgu siarkan. Cikgu siar. Okey. Nih. Nanti follower ini akan jawablah. Ada di kalangan guru-guru geografi. Sebenarnya sambil-sambil cikgu jawab tu, cikgu dapat idea untuk membina satu kuis menggunakan aplikasi World ni. Jadi itu tujuan cikgu jawab. Ada kalangan rakan-rakan kita yang jawab kuis ni bukan mereka nak jawab sangat, tetapi mereka nak tengok bagaimana cikgu tersebut melaksanakan tugasan menggunakan aplikasi tertentu. Okey, cikgu boleh selepas dah habis tu, cikgu boleh tengok result cikgu dekat sini. Result tadilah. Okey. Ni seramai 179 orang pelajar yang telah jawab. Bila kita tengok jumlah pelajar yang jawab ni, kita pun rasa senang hatilah cikgu ya. Yang penting kita ada data. Data ini kita boleh terjemahkan ke atas gaya pembelajaran yang kita laksanakan terhadap murid-murid. Kalau kurang berkesan, kita guna cara lain. Kalau kurang berkesan cara ini, kita guna cara-cara yang lain. Banyak perisian tentang kuis ini. Ada Quizizz, ada Kahoot, ada World, ada macam-macam. Dekat Telegram pun boleh buat bot Telegram. Macam-macam cara. Yang saya suka cara ini adalah dia dapat mengumpulkan data dan kita dapat detect nama-nama tersebut. Dan juga kita boleh tahu soalan mana yang paling mereka susah nak jawab. Ni contohnya untuk soalan nombor 1 ni 110 orang dapat jawab. Tinggi tu. Maksudnya mereka tahu negara bukan anggota Pertubuhan Asia Tenggara. Okey, mereka tahulah. Kalau yang sukar jawab ni, misalnya soalan nombor 8. Okey, soalan nombor 8 ni dia macam analisis item ni. Okey, nombor 8 hanya 75 orang sahaja yang jawab betul. Yang selainnya jawab lainlah. Ditubuhkan pada tahun 1995. Salah sebuah negara anggota ialah United Kingdom. Terdiri daripada 28 negara anggota. Malaysia adalah negara anggota. Ini saya tanya soalan berkaitan dengan APEC. Manakah benar tentang pertubuhan ekonomi negara-negara Asia Pasifik atau Asia Pacific Economic Cooperation, APEC. Yang lain ni tidak berkaitan dengan APEC. Ditubuhkan pada tahun 1995. Saya rasa ni soalan untuk Kesatuan Eropah. Salah sebuah negara anggota ialah United Kingdom. Okey, negara APEC ni tak dianggotai oleh United Kingdom. United Kingdom dia masuk dalam Kesatuan Eropah. Terdiri daripada 28 negara anggota. APEC bukan 28 negara anggota. Yang 28 tu adalah negara Pertubuhan Kesatuan Eropah. Ni negara-negara Eropah tu dia ada satu kesatuan dia. Okey. Ni kita dapat analisis setiap ni dan dalam bentuk graf. Ni
untuk kegunaan kita lah, kita nak perbaiki amalan pengajaran kita, kita dapat data yang macam gini, macam valid lah kita punya, apa tu, kita punya data tu. Okey, kalau cikgu tekan yang ni best, dia akan keluar yang skor 8 ke atas. Kalau cikgu tekan all, keseluruhan pelajar jawab 179 orang. Yang top score adalah 38 orang. Yang paling pantas Naufal Bajrai. Yang paling pantas ni 22.8 saat. Diikuti oleh Loh Chin Yuan. Loh Chin Yuan ni masa kelas tadi saya hantar link ini selepas kelas. Dia adalah yang pertama. Naufal ni bila dia jawab tak tahulah. Mungkin dia jawab beberapa kali atau sebagainya untuk dapatkan skor time. Itu kelebihan pelajar dapat jawab berulang kali, mereka mencabar diri mereka, mereka jawablah berulang kali. Boleh. Bagus. Lagi bagus mereka jawab berulang kali sebab pelajar tersebut akan ingat soalan yang kita berikan. Okey, itu saja cikgu yang saya nak share. Selamat mencuba aplikasi WordWall untuk kegunaan PDPR kita, khususnya untuk pentaksiran dan juga penilaian terhadap pelajar kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.